Adakah 22 Julai 1963 Hari Kemerdekaan Sarawak? Ya dan tidak. Saksikan kenapa. Hari Kemerdekaan biasanya merujuk kepada hari sesebuah negara menjadi bebas atau menjadi berdaulat daripada penguasaan pihak lain, iaitu mencapai kemerdekaan penuh. Hari ini dianggap sebagai hari yang penting dan biasanya disambut setiap tahun untuk memperingatinya. Selain Hari Kemerdekaan, sesebuah negara boleh menjadikan peristiwa lain sebagai hari yang penting bagi negara dan diadakan sambutan bagi mengenang hari tersebut. Secara umum, kesemua hari ini dianggap sebagai Hari Kebangsaan. Di Malaysia, Hari Kebangsaan merujuk kepada Hari Kemerdekaan iaitu pada 31 Ogos 1957. Oleh itu, kedua-duanya digunakan bersilih ganti. Hari Malaysia pula digunakan bagi merujuk kepada Hari Pembentukan Malaysia iaitu pada 16 September 1963. Persoalan timbul sama ada Hari Malaysia sepatutnya menjadi Hari Kebangsaan kerana 16 September merupakan hari paling penting bagi seluruh Malaysia berbanding Hari Kemerdekaan yang hanya merujuk kepada kemerdekaan tanah Melayu atau Melaya. Selain bergantung kepada penilaian ilmiah dan tafsiran perundangan, penggunaan istilah Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini bergantung juga pada penghayatan rakyat. Apakah yang difahami rakyat tentang erti kemerdekaan, semangat kebangsaan dan pembentukan Malaysia dalam konteks kepentingannya untuk menaikkan semangat cintakan tanah air? Bagi rakyat di Semenanjung, Hari Kemerdekaan 31 Ogos bererti kemerdekaan seluruh Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak. Bagi rakyat di Sabah dan Sarawak pula, mereka lebih sensitif terhadap penggunaannya dan menganggap 31 Ogos sebagai Hari Kemerdekaan Melaya sahaja, bukannya Malaysia seluruhnya. Hari Kemerdekaan Malaysia sepatutnya merujuk kepada 16 September iaitu Hari Pembentukan Malaysia. Mungkin kerana sifat prejudis dan kurang semangat kekitaan, rakyat Sabah dan Sarawak masih tidak dapat menerima rakyat di Semenanjung sebagai sebahagian daripada ahli keluarga mereka. Oleh itu, terdapat desakan untuk menjadikan 16 September sebagai hari terpenting kepada Malaysia berbanding 31 Ogos. Akhirnya 16 September diisytiharkan sebagai cuti umum bermula pada tahun 2010. Tindakan kerajaan ini amatlah wajar dan sepatutnya diadakan awal-awal lagi. Pada pandangan saya, Hari Malaysia 16 September seharusnya dijadikan Hari Kebangsaan namun bukan Hari Kemerdekaan Malaysia. 16 September 1963 merupakan Hari Kemerdekaan bagi Sabah dan Sarawak, tetapi bukan Hari Kemerdekaan bagi negeri-negeri lain maupun Persekutuan Malaysia. Sabah dan Sarawak sepatutnya memperjuangkan 16 September sebagai Hari Kemerdekaan mereka kerana penghayatan erti kemerdekaan adalah lebih penting berbanding penghayatan akan pembentukan Malaysia. Sama seperti negeri-negeri di Semenanjung, 31 Ogos adalah lebih penting berbanding 16 September kerana 31 Ogos merupakan Hari Kemerdekaan mereka. Kita perlu menerima hakikat bahawa tarikh kemerdekaan bagi negeri-negeri adalah berbeza dan seharusnya memberi peluang kepada semua untuk mendapat merasai penghayatan kemerdekaan itu menerusi sambutan yang diadakan setiap tahun. Sebenarnya kes Sabah adalah unik berbanding Sarawak kerana Sabah yang dikenali sebagai Borneo Utara pada ketika itu mengisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Dari segi perundangan pula, kemerdekaan pada 31 Ogos tidak mendapat pengiktirafan United Kingdom. Borneo Utara hanya mencapai kemerdekaan pada 16 September 1963 serentak ia menjadi negeri dalam Persekutuan Malaysia. Jadi, kedua-dua tarikh 31 Ogos dan 16 September boleh dianggap sebagai Hari Kemerdekaan Sabah. Saya berpendapat tarikh 31 Ogos lebih tepat dan Sabah seharusnya memperjuangkan 31 Ogos sebagai Hari Kemerdekaan Sabah. Setelah 16 September dijadikan cuti umum, kerajaan mula mengahadkan penggunaan istilah Hari Kemerdekaan dan cenderung untuk menggunakan istilah Hari Kebangsaan bagi merujuk 31 Ogos. Pada tahun 2015 pula, sambutan Hari Kebangsaan tidak lagi menyebut tahun keberapa kita merdeka, sebaliknya mengikut tahun ia disambut. Kesemua ini dilakukan bagi mengambil hati Sabah dan Sarawak. What the f*** kan? Tindakan-tindakan kerajaan ini sebenarnya mengelirukan dan memusnahkan penghayatan rakyat akan makna kemerdekaan. Ia turut menghina rakyat Malaysia yang menganggap Hari Kemerdekaan bererti kemerdekaan untuk semua rakyat. Bagaimana penghayatan akan erti kemerdekaan dapat diwujudkan jika kerajaan cuba memaksa rakyat untuk menerima tarikh 16 September berbanding Hari Kemerdekaan 31 Ogos? Sudah tentu perkara ini memenuhi kehendak Sabah dan Sarawak. Tapi Malaysia bukan hanya dianggotai oleh Sabah dan Sarawak sahaja. Malaysia turut dianggotai 11 buah negeri lain. Mengambil contoh apa yang dilakukan di Amerika Syarikat, Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat disambut pada 4 Julai dan tidak pernah berubah meskipun puluhan negeri menyertai persekutuan itu pada tarikh dan tahun yang berlainan. Jika semua rakyat mempunyai penghayatan yang sama, sudah tentu apa-apa tarikh sekalipun boleh dijadikan sebagai hari yang bermakna. Belum selesai isu 16 September, muncul pula Hari Sarawak yang disambut pada 22 Julai bermula dari tahun 2016 yang dikatakan bersempena dengan Hari Sarawak mencapai kemerdekaan pada 22 Julai 1963. Ya, memang betul 22 Julai merupakan tarikh yang penting bagi Sarawak kerana pada tarikh itu Sarawak mencapai status berkerajaan sendiri. Tetapi ia bukanlah Hari Sarawak mencapai kemerdekaan. Jika keadaan ini tidak dikawal, suatu hari nanti penghayatan akan nilai kemerdekaan 31 Ogos dan 16 September akan hilang.
Apatah lagi jika penghayatan bahawa 22 Julai merupakan Hari Kemerdekaan Sarawak adalah tidak benar kerana Sarawak hanya merdeka pada 16 September 1963. Keliru kan dengan tarikh-tarikh ini? Dah tentu keliru kerana terdapat sekurang-kurangnya 5 sudut yang kita boleh lihat ketika membincangkan isu ini. Pertama, dalam konteks perundangan. Kedua, konteks akademik. Ketiga, konteks penghayatan. Keempat, konteks kuasa kerajaan pusat. Dan kelima, konteks kuasa kerajaan negeri.